Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Okey, di pagi-pagi Jumaat mulia ni, harap semuanya sihat sejahtera ya. Kita ucapkan selamat datang ke Sembang-Sembang ASMB webinar khas hari ini. Hari ini kita bawa penceramah khas jemputan dari luar Encik Alwi Adam. Itu dia perancang kewangan berlesen dari Izzas Wealth Academy and Smart Saham Group. Ini dia Encik Alwi Adam. Apa khabar Encik Alwi? Unmute lah Encik Alwi. Unmute dahulu. Okey. Alhamdulillah. Baik Encik Alwi. Terima kasih Tuan MC. Bagus semua ni. Semua bersedia. Nanti dulu saya Iskandar akan bertindak sebagai moderator pada pagi ini. Kita macam seperti yang tertera di skrin. Tajuk kita hari ni yang khas ya, ASB versus insurance. Mana lebih utama atau keduanya perlu ada? Itu dia. Encik Alwi, dah research habis untuk program ini? Habis. Lunyai. Habis research. Sedikit biodata saya nak kongsi bersama saudara sekalian berkenaan Encik Alwi ni. Beliau ni berkelulusan Mechanical and Manufacturing Engineering dari University of Melbourne. Itu dia. Asalnya engineering ya. Dan seterusnya beliau mempunyai CFP dari Sydney University. Seterusnya ada Masters in Business Administration in Finance. Dan sekarang beliau ialah seorang PhD candidate ya. Jauh Encik Alwi dari engineering tu ke finance. Macam mana tu? Jumpa all the way tu. Lompat. Lompat dah, tak apa. Apa yang penting ialah sebenarnya kita nak cerita perancangan kewangan ni tak semestinya untuk orang yang sains sosial saja. Maknanya pasal dia satu topik yang penting untuk semua orang. Pasal ni ialah daily life. Kehidupan seharian memang perlukan kewangan. Apa yang saya nak, kemudian kita tengok professional qualification Encik Alwi ni boleh tanya juga ni. Beliau merupakan Certified Islamic Financial Planner, Syariah Registered Financial Planner. Seterusnya ada juga Certified Trainer dalam macam-macam HRDF, MFPC pun dia juga, dan MFPC Certified Examiner. Hebat Encik Alwi, banyak resume ni. Seterusnya dari segi license dari Unit Trust FIMM beliau ada, takaful dan financial advisor representative dalam BNM. Ini bukan calang-calang Encik Alwi ni penceramah jemputan kita hari ini. Beliau juga banyak menulis buku antaranya perihal mengurus wang, antara 100 tip keuangan, dan juga yang saya highlight adalah revolusi wang. Saya harap saudara-saudari semua banyak mendapat manfaat daripada apa yang akan dibentangkan oleh Encik Alwi sebentar nanti. Encik Alwi, sekejap lagi sebelum saya serahkan pada Encik Alwi, ada benda saya nak kongsikan dengan semua peserta, iaitu sepanjang program ni. Pertama, sekiranya ada soalan, type saja soalan tu di ruangan chat. Di ruangan chat, sama ada melalui Facebook ataupun dalam Zoom ni, ruangan chat, kami akan cuba menjawab soalan saudara-saudari melalui ruangan tersebut. Andainya masa mengizinkan, kita akan utarakan soalan tu kepada Encik Alwi pada akhir sesi nanti. Seterusnya saudara-saudari sekalian, layak untuk menerima e-sijil penyertaan. Kita ada e-sijil selepas ni. Pada penghujung sesi nanti kami akan sertakan kod QR dan juga pautan link, pautan yang akan kami sebentar nanti pada hujung. Dan akhir sesi nanti kita juga ada sesi pop quiz. 3 soalan mudah yang akan kami utarakan, hanya jawab dengan tepat dan cepat. Itu dia. Kalau cepat tapi tak tepat tak boleh juga. Dia kena tepat dan cepat. Dua-dua kena ada hari ini kita akan senaraikan 5 pemenang yang terpilih menerima e-voucher tambah nilai Touch and Go. Kita akan hantar melalui email. So teruskan bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Encik Alwi, dah warm up. Ni sesi warm up sudah habis. Dah. Alhamdulillah. Dah segar. Segar dah ya. Dengan ni kita persilakan Encik Alwi. Dengan pembentangan beliau. Dipersilakan Encik Alwi. Terima kasih Tuan MC yang berwibawa, Tuan Iskandar, dan juga warga ASNB, dan juga peserta-peserta webinar kita, Sembang-Sembang ASNB. Jadi alhamdulillah, panggil apa, selepas kita menyambut Hari Malaysia, mungkin tidak terlambat untuk saya mengucapkan
nak wish pada semua, selamat Hari Malaysia. Jadi kita utamakan panggil apa, perpaduan dan juga kita panggil apa, wealth prosperity, kegemilangan kewangan. Jadi bertitik tolak kepada semangat Hari Malaysia dan juga dalam kita mendepani proses pemulihan ekonomi, sangat-sangat baik jika kita datang dan juga mendengar sesi webinar kali ini, iaitu untuk kita tengok kewangan kita. Jadi topik yang telah dipilih pada kali ini adalah ASB versus insurance, mana lebih utama atau keduanya perlu ada. Jadi nampak macam ada apa, panggil apa, ada isu hot topic sikit kat sini kan. Ada versus kat situ. Biasanya kita dengar MU lawan Liverpool versus. Jadi macam ada pertikaian pula dengarnya kan. Jadi sesi kali ini mari kita lepak-lepak, relax, santai-santai, kita check apa yang kita nak utarakan. Jadi jangan panas-panas dulu, bersedia dulu dengan gelas yang kosong, dengar dulu perkongsian. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh bertanya, macam mana Tuan MC kita kata, boleh tulis dekat chat tu. Tapi izinkan saya berkongsi dulu beberapa poin. Tak perlu setuju semua. Ambil mana yang bagus dan juga mana yang tak berapa jelas tu boleh tanya nanti, insya-Allah. Jadi izinkan saya share screen untuk anda semua, insya-Allah. Ini sedikit pembentangan saya pada kali ini. Pada pagi inilah, insya-Allah. Jadi semua boleh nampak cantik di sini. Semua boleh nampak jadi topik yang telah dipilih pada kali ini iaitu SB versus insurance. Macam nak berlawan kan? Macam nak berlawan. Tidak, kita sebenarnya nak merungkai pertanyaan, kita nak membuka simpulan, membuka simpulan kekeliruan. Mungkin ada yang bertanya, mungkin ada yang confused. Jadi kita chill out. Pagi ni kita tengok apa dia ASB, apa dia insurance, apa dia pula takaful, mana satu ni panggil apa, berkecamuk ni, tak tahu mana satu. Jadi kita cuba rungkaikan satu persatu, dan kita discuss bersama-sama pada pagi ni. Jadi layan dulu suara saya pagi ni. Jadi sebelum kita nak bermula apa-apa, kalau kita nak belajar apa-apa, kita kena faham benda secara menyeluruh. Orang cakap apa, faham big picture. Jadi benda ni sebenarnya adalah orang cakap apa, persoalan ni datang disebabkan mungkin kita tidak jelas tentang posisi suatu benda ataupun fungsi suatu benda tu. Sebab yang datang pada kita tidak mengikut kepada urutan. Dia datang ikut iklan, dia datang ikut TV, television, dia datang ikut internet, dia datang ikut advertising daripada Facebook dan sebagainya kan. Jadi dia tidak mengikut urutan. Jadi suka untuk saya jelaskan kepada anda semua satu konsep dalam kewangan ni, yang mana kalau anda pergi ke kelas-kelas yang bertauliah, asas pengurusan kewangan tu sebenarnya tidak lari jauh daripada konsep yang saya nak sampaikan pada pagi ni. Jadi bila kita faham konsep asas ini, barulah senang kita nak bercerita tentang konsep ASB dan juga insurans takaful nanti. Bila mana kita faham the big picture ataupun orang yang kata the framework tu macam mana. Alright. Jadi kat sini saya nak simpulkan kepada 7 langkah macam mana sebenarnya kita nak membina kita punya empire kewangan. Dan dekat sini tidaklah semestinya nak jadi jutawan ataupun nak jadi kaya raya, ada istana ataupun ada rumah besar, tak semestinya macam tu. Tetapi kita nak membina empire kewangan kita secara peribadi
dengan kukuh. Dengan kukuh. Maksudnya apa? Cukup makan pakai, okey. Hidup kita kurang terganggu dengan apa-apa risiko kewangan, okey. Kalau jadi macam yang sekarang ni kita baru tak lepas lagi pun kita sedang menghadapi krisis ekonomi dan juga krisis kesihatan. Okey. Sebenar-benarnya sebelumlah kata terjadinya krisis yang sebegini, sama ada lebih teruk ataupun kurang teruk, di masa hadapan, bagaimana kita ingin mengurangkan impak dia, macam mana kita ingin bersedia. Jadi apa yang dah jadi itu jadilah. Maknanya saya bukan kata kita semua tidak bersedia, bukan. Tapi mari kita belajar daripada krisis yang telah kita sama-sama hadapi ni, macam mana untuk kita menongkah masa hadapan. Apakah preparation, persediaan yang diperlukan. Sebabnya kadang-kadang tu benda perancangan kewangan ni kita rasa macam dah tahu. Kita rasa macam alah, duit masuk, duit keluar je pun, okey. Jadi kita selalu pandang enteng. Sehinggalah datangnya ujian yang betul-betul menguji benteng kewangan kita, empire kewangan kita tadi. Bila dia menguji, mungkin bocor, mungkin runtuh empire kewangan kita ataupun kita punya persediaan dan juga strategi kita. Jadi krisis ni sebenarnya membawa kita meninjau kembali apakah yang kita buat sebelum ni masih cukup ataupun ada banyak benda yang perlu diperbaiki. Jadi izinkan saya berkongsi satu framework lah yang mana saya ajar di mana-mana pun, dalam mana kita nak tengok dalam topik yang akan kita bincangkan sebentar nanti. Jadi saya ringkaskan kepada tujuh langkah ataupun 7 tahap. 7 tahap dalam perancangan kewangan ni. Jadi yang pertama sekali adalah macam mana kita nak faham kita punya income generation. Income generation iaitu macam mana kita dapatkan pendapatan kita. Jadi benda ni sebenarnya no-brainer ataupun benda asas je pun. Dalam mana kita nak membina persediaan kewangan kita ataupun empire kewangan kita sendiri. Yang penting adalah kita betul-betul pasti dari mana kita dapatkan kita punya pendapatan tu. Jadi biasanya kita akan pergi kerja. Kita ada normal job. Normal job ataupun kerja hakiki, salary. Kita ada salary kita. Itu ialah income generation. Dan kita kena categorizekan. Kita kena kategorikan dan tahu mode pendapatan kita tu macam mana. Kalau kita bekerja, kemudian kita bekerja dengan siapa? Majikan kita macam mana? Sebagai contoh, government servant cakap, pekerja ataupun pekerja kerajaan ataupun pekerja GLC ataupun pekerja dengan swasta ataupun bekerja secara kontrak dan sebagainya. Mode pekerjaan tu perlu kita perlu kita jelaskan dulu. Maknanya dari segi stabil ataupun tidak stabil pendapatan kita. Jadi dekat situ, bila mana kalau kita dah kategorikan dia sebagai pendapatan yang stabil, jadi kita akan buat strategi yang selepasnya tu berdasarkan income ataupun pendapatan kita yang kita dah kenal pasti, stabil untuk beberapa tempoh jangka masa. Sebagai contoh, kalau anda ada gaji yang stabil dan telah melalui fasa krisis ni dan income anda tidak terjejas. Jadi income anda memang stabil. Jadi anda boleh buat 10 tahun, 20 tahun punya perancangan berdasarkan berapa pendapatan anda itu dan juga berapa kenaikan gaji anda. Jadi itu sebab cara asasnya. Sebab setiap orang lain kerja dia, lain mode kerja dia, lain kestabilan dia dan juga lain amount dia, of course lah kan, lain gaji dia tu. Jadi dekat sini tahap yang pertama tu adalah income generation. Kena check macam mana mode kita buat duit ataupun macam mana kita dapatkan pendapatan kita tu.
Okay? Jadi saya kongsikan itu ASPP kan. Jadi kita ada pendapatan aktif. Okay? Kalau anda punya gaji stabil, kerja anda stabil, berkemungkinan anda tak perlu pun benda-benda yang lain tu. Okay? Akan tetapi kalau income anda tak berapa stabil, kemungkinan anda perlu diversify income anda kepada side income. Okay? Pendapatan sampingan. Kemudian P, pasif, pendapatan pasif. Dan juga another P adalah pendapatan daripada portfolio pelaburan. Okay? Kenapa saya cakap benda ni? Okay? Sebab benda ni sangat-sangat relate dengan topik kita dan juga dengan instrumen-instrumen yang kita akan bincangkan selepas ini. Okay? Sebagai contoh, okay? Kita ada active income adalah kerja kita lah. Okay? Normal. Kemudian side income mungkin kita ada buat side business dan sebagainya. Okay? Kemudian bahagian pasif dan juga portfolio ni. Dua-dua datang daripada pelaburan sebenarnya. Okay? Tapi ingin saya bezakan di antara pasif dan juga portfolio. Okay? Yang ini, pasif dan juga portfolio. Okay? Yang seperti mana yang anda tahu, passive income adalah pendapatan. Okay? Pendapatan pasif adalah pendapatan yang anda dapat daripada satu instrumen ataupun tempat ataupun medium yang anda tak perlu letakkan effort banyak mana pun. Okay? Jadi ada orang kata pendapatan pasif ni adalah scam. Okay? Saya kata tak, kalau anda tahu buat macam mana. Sebagai contoh, okay, tak perlu fikir benda yang pelik-pelik. Anda letak dalam ASB, anda dapat return 4-5% sebagai contoh. Itu pun sebenarnya pasif. Okay? Tak perlu fikir kreatif sangat. Okay? Itu maksud saya. Okay? Jadi panggil apa, pendapatan pasif yang kita cerita ni adalah letak duit di satu tempat, kemudian kita tunggu sahaja dia punya pulangan. Banyak tak banyak itu nombor dua. Tapi yang penting kita tak perlu buat apa-apa pun selain masukkan duit dalam tu. Okay? Itu maksudnya passive income. Okay? Maknanya masuk sekali dan duit berkali-kali. Okay? Itu yang P yang pertama. Okay? Itu passive income. Jadi portfolio income ni macam mana? Portfolio income adalah portfolio pelaburan. Okay? Portfolio pelaburan yang mana, okay, sini saya letakkan pointer sikit biar nampak kat mana saya bercerita. Okay? Yang P yang terakhir inilah portfolio pelaburan. Okay. Portfolio pelaburan adalah panggil apa, kita letakkan duit kita bila kita melabur. Okay. Bila kita melabur dan juga pelaburan tu ada turun naik dari segi value dia. Dari segi nilai dia turun naik macam saham, okay, macam unit trust dan sebagainya. Okay. Jadi saya nak relate dekat passive income dan juga portfolio income. Okay. Jadi kalau kita masuk dalam panggil apa ASB ataupun insurance, okay, kita kena tengok dekat mana sebenarnya point ni. Okay. Sama ada dekat passive income ataupun dia berada dekat portfolio income. Okay. Jadi take note dulu kat situ. Selepas nanti kita habis perbincangan kita, kita akan tengok ASB versus insurance. Okay. Dia letak dekat mana? Dekat ASPP ni nanti. Okay. Ingat P yang pertama ni adalah pasif ataupun pendapatan pasif. Okay. Kemudian P yang kedua adalah portfolio. Portfolio. Okay. Jadi portfolio income ni, okay, adalah benda yang turun naik. Okay. Itu saya punya definisi. Nak bezakan dengan P yang pertama. P yang pertama ni, kita punya prinsipal ni, okay, kita punya prinsipal tu tak berubah. So masuk sekali, duit berkali-kali, prinsipal tu tak berubah. Okay. Duit pokok tu tak berubah. Okay. Yang ini P ni, okay, dia berubah, boleh berubah, turun naik, turun naik, turun naik. Okay. Jadi yang ini penting sebenarnya. Okay. Jadi apa-apa pun yang kita buat, okay, yang paling penting adalah langkah pertama. Kalau anda tak mula dengan langkah pertama dengan jelas, langkah yang lain akan berterabur. Okay. Jadi kalau kita faham ini sebagai the big picture, maka kita boleh pergi ke tahap yang seterusnya. Okay? Jadi ada 7 dekat sini, maybe anda semua boleh take note for your own knowledge, sebab saya tidak akan terangkan sampai habis ke hujung lah. Okay? Tapi saya akan terangkan sampai step yang ketiga sahaja. Okay? Setelah anda dah pasti pendapatan anda, tibalah masa anda put aside, okay, beberapa persen daripada pendapatan anda untuk create wealth, kita kata, untuk membina harta. Okay? Dari pendapatan tukar jadi harta. Okay? From income generation convert to wealth. Ataupun create wealth. Okay? Dan bukan bila kita cerita wealth ni, tak semestinya istana besar. Jangan ada apa mental block yang macam tu. Kita nak bina
panggil apa, simpanan kita. Okay? Kita nak bina aset kita secara kecil. Okay? Simpanan dalam ASB tabung haji pun aset juga. Bermula dengan dengan yang kecil. Okay? So kat sini yang sebenarnya penting untuk kita tengok kita punya aliran tunai, duit masuk dan juga duit keluar. Kemudian berapa banyak aset yang kita ada dan berapa banyak liability ataupun hutang yang kita ada. Empat benda ni sangat penting. Okay? Ingat aliran tunai, okay? Iaitu income kita, kemudian expenses kita, okay? Belanja pendapatan dan juga belanja, kemudian aset, okay? Kemudian liability. Empat benda ni, okay, adalah critical factor, okay? Pemboleh ubah yang yang determine kita nak pergi for the next level. Okay? Ingat, bukan membina istana, tapi nak membina kewangan yang kukuh. Okay? Start daripada simpanan yang cukup, okay, yang boleh menjadi benteng kita daripada apa-apa kecemasan dan juga krisis ekonomi sebagai contohnya. Okay? Kemudian stage yang ketiga adalah asset and wealth protection. Okay? Jadi bila kita dah bina harta, kita kena go to the next step adalah untuk kita melindungi aset yang telah kita bina, okay, secara progresif itulah, secara bertahap tu, dan juga kita kena juga lindung pendapatan kita. Bermakna stage nombor 3 ni, okay, adalah untuk kita lindung, okay, aset simpanan pelaburan yang kita telah create ni, okay, dan juga kita kena lindung income yang kita ada ni. Itu stage yang ketiga. Okay? Jadi kat sini kita panggil sebagai perancangan risiko. Okay? Perancangan risiko ataupun risk management lah, pengurusan risiko dengan menggunakan beberapa tools ataupun instrumen yang ada. Okay? Dan seterusnya kita akan terus grow wealth, okay? Kembangkan harta yang kita ada, kemudian kita akan preserve the value, kita kekalkan harta yang kita ada, kemudian kita kena bersih dan juga kena sucikan harta, dan seterusnya kita akan bahagikan harta itulah. Okay? Jadi setiap satu step ni adalah satu bahagian yang sangat detail, tapi saya nak anda semua faham step 1, step 2, step 3 untuk topik yang kali ini. Okay? Jadi saya mudahkan. Tadi ada step, kemudian antara buku ataupun konsep yang saya telah ajar selama beberapa tahun ni adalah kita panggil sebagai financial brain. Okay? Benda yang sama, tetap step by step, okay? Iaitu first and foremost buat analisa kewangan. Okay? Yang ini tengok kita aliran tunai dan juga tengok kita punya net worth. Tengok kita punya nilai aset bersih, asset liability. Okay? Kemudian kena ada matlamat kewangan. Apa yang kita nak sebenarnya? Masalah manusia sebenarnya adalah dia tak tahu apa yang dia nak. Okay? Jadi kalau anda tak jelas apa yang anda mahu, okay, jadi anda sukar untuk meletakkan langkah ke hadapan apa yang anda nak buat. Okay? Jadi pergi jumpa dengan advisor ataupun dengan penasihat, cuba tengok apa yang sebenarnya matlamat kewangan anda dan cuba finalisekan apa sebenarnya yang penting untuk anda. Jadi itulah peranan licensed financial planner. Okay? Jadi kalau ada hutang kita uruskan, buat budget, okay? Ada perlindungan, nampak kat sini perlindungan yang protection tadi, kemudian tabung kecemasan, portfolio pelaburan, persaraan, okay, zakat cukai, pendidikan anak-anak dan juga pusaka. Okay, income, expenses, asset, liability. Itu konsep 4 yang saya ceritakan tadi. Okay? Jadi secara asasnya kita kena faham keutamaan, okay, apa yang kita nak buat, okay, dan juga kita kena lalui proses tu, okay, dia punya flow tu. Kena tahu kita nak ambil tu, okay, sekarang kita flow dekat mana, ataupun sekarang kita berada di dekat mana dan apa tools yang kita perlu ambil. Okay? Jadi poin yang utama adalah ketahui keutamaan proses, priority tu, ranking, okay, proses, dan juga apa instrumen kewangan yang sesuai untuk kita ambil pada waktu itu. Sebagai contoh, okay, kalau anda nak uruskan hutang, apa instrumen yang ada? Kalau anda nak buat budget, apa instrumen yang ada? Kalau anda nak nak buat perlindungan, apa instrumen yang ada? Kalau anda nak buat tabung kecemasan, apa instrumen yang ada? Kalau anda nak buat portfolio pelaburan, apa instrumen yang ada? Kalau anda nak buat persaraan, apa instrumen yang ada? Dan seterusnya. Okay? Kita jangan pergi kepada terus instrumen, okay, dan kita buat semua benda dengan instrumen tu. Itu agak tidak tepat.
Apa yang kita nak adalah kita nak buat apa dan barulah kita cari tools apa yang ada dalam pasaran. Okey, yang ini penting untuk kita clear. Okey. Jadi berbalik kepada topik kita, okey, ASB versus insurance. Okey, mana yang lebih baik, mana lebih utama, mana kena dulu, okey, ataupun dua-dua kena ada. Okey, jadi pentinglah untuk kita tahu apa tu insurance dan takaful. Okey. Jadi panggil apa, insurance, takaful, okey. Kadang-kadang ada orang miss up juga ni. Kan, tak faham apa benda sebenarnya benda ni. Okay, senangnya cerita, okay. Insurance, takaful, okay. Dia dari segi fungsinya sama, okay, iaitu untuk perlindungan lah. Okay. Kita akan discuss ni dengan lebih detail sebentar lagi. Okay. Cumanya untuk awal-awal ni, okay, takaful, okay, adalah versi produk instrumen kewangan yang patuh syariah, yang mana insurance, okay, produk perlindungan risiko yang tidak patuh syariah. Okay. Jadi untuk yang Muslim, kita ambil takaful lah. Okay. Cuma dalam perbentangan saya ni, saya akan gunakan term insurance takaful. Okay. Disebabkan ada pendengar kita yang mungkin bukan Islam juga. Okay. Jadi harap anda faham dekat situ. Okay. Alright. Jadi apa dia insurance takaful? Insurans takaful adalah instrumen kewangan yang dikeluarkan oleh syarikat penyedia, okay, daripada syarikat ataupun kita panggil sebagai operator, takaful operator. Okay. Untuk apa? Untuk perlindungan daripada risiko kewangan. Ingat risiko kewangan. Bukan risiko yang lain-lain tu. Boleh jadi risiko kecederaan fizikal, tak. Okay. Risiko jatuh hati, tak. Risiko emosi tercalar, tak. Semua tu tidak berkenaan. Dia adalah risiko kewangan. Okay. Kalau jadi sesuatu benda itu, maka akan efek kepada kewangan kita. Okay. Jadi benda yang yang dilindungi itu, okay, maka itu kita namakan sebagai peril. Peril. Jadi ada punca-punca ataupun ada event yang berlaku tu, sama ada dilindungi ataupun tidak dilindungi. Bukan semua, tapi kita panggil sebagai the pure risk, okay, risiko asli, okay, yang semua orang boleh kena. Okay. Alright. Jadi risiko kewangan berpunca daripada, okay, terkena kepada orang yang dilindungi tu, okay, boleh jadi ahli keluarga kita lah, okay, yang menjadi punca pendapatan. Kemudian dia panggil apa, hilang upaya. Okay. Maknanya yang first kali tadi, kematian. Apa yang berlaku, event yang berlaku, kematian yang menyebabkan hilangnya punca pendapatan, risiko kewangan. Okay. Hilang upaya kekal, okay, tak mampu bekerja disebabkan hilang upaya, cacat kekal, okay, risiko kewangan. Okay. Kemudian sakit kritikal macam kanser, stroke dan sebagainya yang menyebabkan dah tak berupaya untuk bekerja. Ingat, risiko kewangan, okay, dan juga kemalangan. Okay. Jadinya kemalangan, jadinya panggil apa, tak mampu bekerja, tak mampu being hospitalized, masuk hospital dan sebagainya. Benda itu pun antara benda yang dilindungi. Okay. Ingat, benda-benda yang dilindungi dan juga dia akan bagi impact kepada kewangan kita. Jadi benda-benda ni adalah benda-benda yang dilindungi ataupun benda risiko yang dilindungi, yang kita boleh ambil instrumen insurans takaful untuk melindungi kita daripada risiko itu. Okay? Kita bukan ambil insurans takaful confirm kita tak accident, confirm tak sakit, confirm tak mati, tak. Benda tu memang kena. Okay? Memang boleh kena, ya, bukan memang kena, memang boleh kena, tak boleh nak elakkan benda tu. Okay? Tapi kalau terjadinya, melindungi daripada risiko kewangan. Itu yang kita nak kena clear dulu, insurans takaful. Okay? Kemudian poin yang kedua tu, insurans bersifat konvensional, okay, untuk non-Muslim biasanya. Okay? Kemudian takaful adalah versi yang patuh syariah. Okay? Dari segi strukturnya sangat berbeza, sebab takaful tu sendiri dari segi akadnya adalah akad derma. Okay? Jadi kita tak boleh kata sama je. Okay? Dia ada persamaan dari segi fungsi, akan tapi dari segi strukturnya berbeza. Okay? Right. Kemudian dari segi panggil apa, jenis insurans takaful ni, okay, ada dua dekat sini, iaitu satu insurans takaful am, okay, ataupun general takaful, general insurance, dan juga insurans hayat, life insurance, ataupun yang takaful punya versi adalah family takaful. Okay? Jadi dia melindungi
melindungi keluarga. Namanya takaful keluarga kan. Okay. Jadi kita tengok yang takaful am ataupun insurans takaful am ni, dia melindungi risiko ke atas satu benda. Harta benda lah biasanya. Okay. Dan semua orang biasanya akan ambil general takaful ni. Iaitu kita punya kenderaan. Takaful kenderaan tu adalah general insurance takaful. Okay. Jadi kita bukan melindungi diri kita sebenarnya. Kita melindungi risiko kewangan yang berlaku disebabkan apa-apa yang berlaku ke atas kereta kita. Ke atas kereta kita. Dan biasanya bila kereta ataupun kenderaan ni kemalangan lah. Ataupun bencana bencana alam ni, bencana alam ni, bencana alam. Tapi itu tengok juga kalau you ambil yang advance punya ada cover. Kalau yang ambil yang biasa punya maybe tak cover dekat situ. Jadi dia melindungi daripada kerosakan ataupun kemalangan ke atas kereta ataupun kenderaan kita. Itu takaful am. Tapi bukan terhad kepada kenderaan saja. Dia boleh jadi ke atas rumah kita. Ingat ada fire insurance takaful. Sebab yang kita kena bayar tiap tahun tu. Melindungi daripada risiko kebakaran ke atas rumah kita, ke atas kilang untuk perniagaan, gudang dan sebagainya, building, property. Alright. So itu takaful am. Kemudian kita ada takaful keluarga ataupun life insurance. Yang ini melindungi individu kita, daripada risiko kewangan yang disebabkan kita punya breadwinner tu, orang yang bekerja dan menyara keluarga tu mati ataupun cedera, dia ataupun lumpuh, hilang upaya untuk bekerja, dan juga sakit kritikal tadi. Jadi dekat sini untuk slide yang sini ada beberapa poin utama yang kita boleh dapat. Yang pertama sekali adalah insurans takaful adalah instrumen kewangan untuk melindungi daripada risiko kewangan disebabkan kemalangan, disebabkan kematian, disebabkan hilang upaya kekal, disebabkan sakit kritikal. Itu fungsi insurans takaful tu. Kemudian kita faham insurans tu adalah yang konvensional, takaful adalah yang syariah compliant. Fungsinya sama. Fungsinya sama, strukturnya berbeza, semangatnya berbeza dekat situ. Kemudian dua jenis insurans takaful ialah takaful am, insurans takaful am, dan juga life insurance dan juga family takaful ataupun takaful keluarga. Dia cover benda yang berbeza. Yang am ni, general takaful insurance ni, dia cover building, dia cover kereta, dia cover benda-benda lah. Yang takaful hayat, life insurance tadi, takaful nyawa dan juga insurans nyawa dan juga takaful keluarga tadi, dia melindungi orang, individu tu, daripada risiko kewangan disebabkan kematian, disebabkan lumpuh, disebabkan hilang upaya kekal, disebabkan sakit kritikal, secara amnya jugalah. Jadi kat situ kita kena faham. Itulah sedikit ringkasan tentang insurans takaful. Jadi mari kita tengok put side by side in term of ASB dan juga insurance. Jadi dekat sini kita bezakan ni bukan nak kata mana satu lagi bagus, tapi kita nak tahu dia punya orang cakap dia punya detail dia. Sebab apa? Sebab berlakunya kekeliruan. Dan kita akan discuss sebentar nanti kenapa berlaku kekeliruan tu. Jadi bila orang confuse, kemudian orang samakan, kemudian orang kata mana nak ambil dulu, jadi kita kena tengok dulu perbandingan di antara ASB dan juga insurance tu sendiri, insurance takaful. First and foremost, jenis dia pun dah berbeza, maknanya spesies dia dah berbeza. ASB tu sebenarnya adalah unit amanah, unit trust. ASB adalah unit trust. Kemudian insurans itu adalah satu instrumen pengurusan risiko. Dia bukan unit amanah, dia bukan pelaburan sebenarnya, dia adalah satu instrumen pengurusan risiko. Jadi kat sini pun dah nampak dah. Kalau kita nak compare apple to apple, tak boleh compare. Sebab lain. Kemudian fungsi pula. Tadi dari segi betul-betul dia ni spesies apa. Jadi yang ini fungsi dia apa? Fungsinya ASB ni,
adalah untuk simpanan dan juga pelaburan. Okey, boleh. Kenapa ASB sesuai untuk simpanan? Nanti kita akan discuss. Sebab dia punya pokok dia tidak berubah. Jadi sesuai untuk dijadikan tempat simpanan. Dan juga sesuai juga untuk jadi tempat pelaburan sebab dia memberikan pulangan. Jadi dia ada dua fungsi dekat situ yang kita boleh letakkan. Meanwhile, on the other hand, insurance ni fungsi dia adalah untuk perlindungan dan juga pengurusan risiko. Seperti mana yang dia punya jenis tadi. Jenis tadi. So untuk perlindungan maknanya apa? Kita masuk insurance ataupun kita menyertai takaful adalah untuk melindung diri kita kalau jadi apa-apa, kita akan dapat pampasan. Itu fungsi utama insurance dan juga takaful. Tapi kita akan bedah juga nanti. Kenapa berlakunya kekeliruan tu? Siapakah pengurus untuk ASB? Pengurus ASB adalah Amanah Saham Nasional Berhad. Satu syarikat. Kemudian insurance adalah syarikat insurans itu sendiri. Contoh macam Prudential, AIA, Zurich dan sebagainya. Itu namanya syarikat insurans dan juga operator takaful. Operator takaful macam AIA Public Takaful, Prudential BSN, Zurich Takaful yang ada nama takaful itulah. Jadi dia pun syarikat yang mana syarikat ini kalau kita tengok dia berlesen dengan ataupun dikawal seli oleh Bank Negara Malaysia. Meanwhile ASNB sebagai instrumen pelaburan dikawal seli oleh Suruhanjaya Security. Jadi kalau kita tengok beza secara ringkas ni, kita compare apple to apple lah orang cakap kan. Sebenarnya bukan apple dengan apple. Ni apple dengan pear. Dua-dua sedap, dua-dua boleh dimakan, dua-dua segar, dua-dua ada rasanya yang tersendiri. Jadi kalau anda nak diet bagi contoh kan, jangan makan yang manis-manis. Makanlah yang berkhasiat bagi contoh. Jadi buah pun ada banyak jenis dia. Jadi apa yang anda nak buat, anda akan pilih instrumen dia. Jadi ini secara asas apa perbezaan antara SB dan juga insurans itu sendiri. Kita kena clear part ni. Alright. Jadi kenapa berlakunya kekeliruan dan juga perbandingan? Kenapa orang banding-bandingkan lebih baik ni masuk ni dulu, lebih baik masuk tu dulu dan sebagainya. First and foremost, kita dah jawab di awal tadi sebab tak tahu priority. Poin utama adalah sebab keliru keutamaan kewangan. Mana dulu nak ambil? Nak masuk SB dulu ke? Nak masuk insurans takaful dulu? Mana dulu? Yang ini dia keliru. Kalau kita tengok yang awal tadi, kita tengok stage tadi kan, income generation, yang tu first kali yang kena buat, tengok aliran tunai. Kemudian kita kena create simpanan ataupun kena create asset, wealth creation, betul ke tidak? Kena ada wealth creation, kena startkan simpanan. Step yang ketiga, kena lindung pula aset dan juga income tu. Jadi ada yang step nombor 2, ada step nombor 3. Jadi dekat mana dekat situ, kalau kita faham yang mana priority, sepatutnya kita tahu mana nak ambil. Kemudian, berlakunya kekeliruan ni sebab adanya idea-idea jualan ataupun selling idea lah, yang terlebih kreatif daripada pemain-pemain pasaran di luar sana. Jadi kreatif sangat sebab mungkin orang dah biasa dengan SB. Jadi dia dah tak ada duit nak masuk dekat insurans takaful. Jadi promosi itu termasuk yang poin nombor 3, promosi yang tidak beretika ni, kata daripada you masuk ASB baik you masuk insurans, ataupun daripada you masuk insurans baik you masuk ASB, whichever lah. Jadi kat situ adalah selling idea yang terlalu kreatif. Yang sampai membawa kepada level tidak beretika lah, promosi yang tidak beretika kat luar sana. Tak boleh nak kita kata membandingkan di antara benda yang tidak sama. Tidak sama dari segi fungsinya. So promosi yang tidak beretika. Kemudian yang menyebabkan dibandingkan dan juga jadi keliru tu sebab dua-duanya perlukan duit, betul ke tidak? Kedua-duanya memerlukan komitmen kewangan dan kebanyakan rakyat Malaysia dan juga kebanyakan kita mempunyai kewangan yang terhad. Duit lebih tu berapa? Ada tinggal beberapa ratus je. So nak masuk mana dulu? Nak masuk insurans dulu ke? Nak masuk SB dulu? Mana dulu? Sebab dua-dua ni kena bayar. Dua-dua ni kena bayar, takaful kena sumbang. Dua-dua ni kena bayar, dua-dua ada komitmen kewangan.
dan duit kita pun tak banyak mana, betul ke tidak? Okey, jadi kita tak nak kena pilih satu mungkin. Okey. Jadi dekat situ panggilnya timbulnya kekeliruan. Okey, nak masuk mana dulu? Which one come first? Okey. Nak stand dekat mana dulu? Betul ke tidak? Okey. Kemudian last but not least sebab ada kurangnya awareness, kurangnya kesedaran di pihak penjual dan juga orang awam. Okey, jadi tak clear. Okey, kemudian yang promosi kreatif ni sebab adalah pula yang menjual insurans dan juga takaful, ada masuk juga elemen-elemen simpanan dalam panggil insurans takaful tu. Okey, jadi yang itu menyebabkan orang confuse sedikit. Okey, dapat 3 in 1 dan sebagainya. Okey, alright. Jadi mari kita tengok sikit kalau ada orang yang panggil compare tanpa ada kita buat promosi dan sebagainya, kita clearkan sikit. Okay? Jadi ciri-ciri insurans takaful ni, okay, memang nak tak nak tetap ada bayar premium untuk insurans dan juga ada sumbangan dalam amount yang tetap setiap bulan ataupun setiap tahun lah. Okay? Kemudian nilai benefit dia, manfaat dia dan juga pampasan dia telah ditetapkan daripada awal lagi berapa. You bayar sekian-sekian, berapa coverage sekian-sekian. Okay? Kemudian ada beberapa kategori insurans takaful yang ada dekat dalam Malaysia ni. Okay? Jadi secara asasnya yang kita faham sebelum ni, okay, takaful am, insurans takaful am dan juga life insurance dan juga family takaful. Okay? Jadi kita fokus let's say lah kepada sebab yang biasa menimbulkan keseluruhan dan juga promosi ni adalah insurans hayat dan juga takaful keluarga ni, bahagian ni. Yang ini adalah untuk fungsi dia untuk melindungi pelampatan kita ataupun income replacement orang cakap, income replacement dan juga asset protection. Okay? So perlindungan pendapatan dan juga perlindungan harta. Okay. Jadi apa yang dipanggil sebagai income replacement ni, kalau kita tak mampu bekerja, ada pampasan yang boleh menggantikan pendapatan kita. Okay. Yang kat sini maybe anda boleh slashkan kat situ penggantian pendapatan. Okay. Tapi perlindungan pendapatan pun taklah salah in term of dia punya term tu. Okay. Jadi faham. Okay. Kemudian perlindungan harta, kalau jadi apa-apa kat harta tu, okay, boleh digantikan juga, okay, nilai dia. Okay. Kemudian dari segi plan, plan yang biasa ataupun yang awal, okay, kita panggil sebagai plan tradisional. Okay. Yang ini anda bayar dan anda dapat protection. Okay. Tidak ada apa-apa benefit yang lain dari segi pulangan pelaburan. Okay. Yang ini kalau dalam medical card kita panggil sebagai stand alone. Okay. Kemudian kalau untuk yang kita panggil coverage kematian dan juga sakit kritikal tu kita panggil sebagai term policy. Maksud dia term kat situ panggil dia akan cover atau lindung ikut berapa tahun. Okay? 5 tahun ke 10 tahun ke, ikut term tu, berapa lama. Okay? Jadi itu plan tradisional. Secara asasnya inilah yang awalnya. Tapi bila mana orang bayar kan, kemudian bayar tu bayaran hangus, orang tak nampak apa dia dapat. Okay? Jadi dekat situ timbulnya evolusi kepada produk takaful insurans itu sendiri, iaitu adanya investment link takaful, pelan berkait pelaburan. Okay? Yang mana dia ada elemen untuk pelaburan dekat situ. Okay? Maksudnya ada tabung pelaburan. Okay? Tabung pelaburan participant risk account, participant investment account sebagai contoh. Okay? Jadi dekat sini dia bukannya untuk kita melabur dalam tu, okay? Tapi sebab plan tradisional yang awal ni tadi, okay, dia sangat-sangat terdedah kepada kita panggil kenaikan harga, okay? Sebab dia tak ada elemen pelaburan, jadi duit yang dikumpul, okay, ataupun duit yang insurans tu kumpul, okay? Jadi kalau ada kenaikan kos perubatan, kenaikan jumlah claim dan sebagainya, okay, jadi dia terpaksa naikkan harga ataupun amount premium ataupun sumbangan. Okay. Jadi untuk mengelakkan benda itu berlaku, maka konsep ataupun polisi takaful itu sendiri, okay, dia digabungkan dengan tabung ataupun satu elemen pelaburan, okay, yang mana apa yang kita dah bayar tu, okay, ada yang masuk ke dalam kita panggil tabung ataupun account untuk claim tu, dan juga ada account untuk pelaburan untuk menjaga sustainability, okay, dana yang akan digunakan untuk claim tadi, untuk pelindungan. Okay. Jadi secara mudah adalah elemen pelaburan dalam plan polisi kita tu adalah untuk
panggil apa, kelestarian tabung ataupun dana untuk sebagai kenaikan kos di masa hadapan. Okay? Kalau ada lebihan, baru akan ada pulangan. Okay? Dan pulangan ini, okay, daripada apa yang kita dah masuk ke dalam tabung itu, okay, dipanggil sebagai nilai tunai ataupun cash value. Okay? Kemudian, okay, nak kita kena faham juga dalam panggil apa, polisi ataupun produk investment plan ni, investment link ni, ada yang kita panggil sebagai plan premium pelaburan. Maknanya dia memang betul ada put aside untuk pelaburan tu sendiri. Okay? Maknanya you masuk, kemudian ada betul-betul satu panggil apa, account tu, you boleh masuk duit kat situ untuk invest, untuk laburkan dalam unit trust yang you all boleh pilih. Okay? Yang ini kita panggil sebagai produk pelaburan premium lah untuk takaful ataupun insurance tu. Okay? Cuma yang ini dia akan berbeza dengan yang normal punya investment link policy ni disebabkan coverage dia tu, okay, agak rendah kalau dibandingkan dengan ringgit yang kita bayar. Okay? Jadi kita kena faham ada 3 kategori yang ada dalam insurans takaful tu sendiri. Okay? Jadi kalau anda memang betul-betul hanya ingin perlukan panggil apa, perlindungan, okay, 2 yang atas inilah yang mana panggil apa, sesuai dengan anda. Kalau anda ada matlamat yang lain, matlamat pelaburan ataupun matlamat wealth distribution sebagai contoh, okay, mungkin anda boleh consider yang premium ni. Okay. Tapi premium ni bukan untuk semua orang dan bukan untuk orang yang memang nak fokus kepada perlindungan sahaja. Okay. Jadi ada 3 jenis kat sini. Okay. Jadi yang menyebabkan kekeliruan ni adalah semua produk ni dipromosikan secara merata-rata lah orang cakap. Okay, so semua orang mendapat promosi yang sama. Jadi tidak melalui proses financial planning yang betul. Sebagai contoh, okay, orang belum ada perlindungan yang secukupnya, terus ditawarkan produk premium yang macam ni. Sedangkan dari segi financial planning, mungkin perlu dulu yang atas ni, nombor 1 dan juga nombor 2 yang ini. Okay? Maknanya ada produk mismatch dekat situ. Okay? Jadi saya ingin tekankan dekat sini, produk yang ada dekat pasaran tak salah. Okay? Sebab semuanya telah berlesen dan juga diluluskan, okay, oleh Bank Negara Malaysia. Okay? So tidak ada scam dekat situ. Tapi yang mungkin ada masalah adalah dari segi mismatch, dari segi promosi dan juga dari segi produk tu sampai kepada klien macam mana. Yang ini yang kita kena betulkan. Okay? Alright. Okay. Kenapa tidak sesuai? Okay. Secara asasnya tak sesuai sebagai tabung kecemasan ataupun pelaburan untuk insurans takaful. Okay. Sebab apa yang kita bayar, semuanya akan majoriti yang kita bayar sebenarnya akan pergi kepada tabung akaun perlindungan. Jadi kalau 100 kita bayar, okay, mungkin 60 pergi ke perlindungan, RM40 saja pergi ke pelaburan. Jadi bukan semua tu pergi ke pelaburan. Jadi bila mana kita nak keluarkan duit daripada takaful tu ataupun daripada insurans tu, kita takkan boleh dapat semua. Okay? Kita boleh dapat semua. Jadi kalau kita ada mindset kita apa yang kita bayar tu adalah simpanan kita, bila mana kita nak claim balik tak dapat semua, jadi ia bukannya simpanan. Okay? Kita hanya dapat sebahagian sahaja. Jadi kita kena clear part ni. Kalau kita tak clear, kita akan rasa ditipu. Okay? Kalau kita kata ini simpanan, jadi bila ini simpanan, kita letak ke tempat simpan yang betul-betul. Okay? Yang mana pokoknya tidak terjejas. Betul ke tidak? Okay? Alright. Jika dinilaikan sebagai pelaburan, okay, kalau kata insurans takaful ni, okay, dia masukkan ke dalam dana unit trust yang dia ada, okay, maka prestasi dana yang disertai itu memainkan peranan yang sangat penting. Jadi kalau anda nak pun melabur ikut insurans takaful punya polisi ni, dia akan masuk dalam dana. Jadi anda kena tengok dana tu bagus ke tidak. Okay? Kemudian kalau anda memang ada first and foremost anda punya matlamat adalah untuk melabur, jadi anda tidak hanya restricted kepada insurans takaful untuk melabur. Ada banyak lagi instrumen yang lain untuk anda tengok. Ada banyak unit trust lain yang ada di luar sana. Anda boleh direct invest dalam unit trust pun. Okay? In fact, anda boleh buat hibah pun kat unit trust tu. Anda tak perlu masuk dalam takaful hanya kerana nak buat hibah. Okay? Jadi benda tu kita kena faham. Okay? Orang cakap apa? Lay out your option dulu. Lay out you punya option, tengok. Okay, barulah kita akan membuat keputusan yang rasional. Okay? Okay. Kemudian kalau kita tengok kepada ASB, okay, dia ada kelebihan-kelebihan dia. Okay? Kelebihan dia yang first and foremost, dia harga dia tetap. Masuklah bila-bila pun harga tetap RM1. Okay? Bila ada kat sini dia ada flexibility dari segi masa untuk kita masuk bila. Kemudian dia ada security.
Okay? Dua benda ni sebenarnya amat penting dan juga sesuai untuk jadikan sebagai simpanan. Okay? Alright, harga dia tetap, boleh masuk bila-bila. Fleksibel, boleh masuk dan keluar bila-bila masa. Okay? Jadi anda masuk kemudian nak keluar bila-bila pun boleh. Okay? Sekarang ni kalau kita nak masuk kan, dah boleh terus direct daripada akaun Maybank, CIMB, RHP. Okay? Kemudian kalau kita nak keluarkan, dah tak perlukan masa yang lama dah untuk keluarkan. Boleh pergi ke kaunter Maybank dan juga CIMB sebagai contoh untuk keluarkan. Okay? Jadi sesuai untuk kita gunakan. Okay? Sebab dia fleksibel. Okay. Kemudian kenapa dia sesuai untuk pelaburan? Sebab pulangan yang kompetitif, dengan risiko yang saya kata hampir sifar lah. Okay? Sebab apa? Simpanan dalam ASB ni dijamin oleh kerajaan. Okay? Jadi kalau apa-apa pun tak hilang. Okay? Jadi untuk instrumen yang dijamin sebegini dengan pulangan sebanyak 4% sebagai contoh, ini adalah sangat-sangat kompetitif. Sangat-sangat kompetitif. Jadi kalau anda pergi ke tempat yang boleh bagi pulangan yang lebih tinggi sebagai contoh, dia bukannya tidak ada risiko, dia ada risiko dan risiko tu maybe tinggi. Jadi dia sesuai kalau saya sebagai financial planner untuk menyarankan sebagai kita panggil zero risk instrument yang mana akan boleh bagi steady income, steady return. Maknanya dia sesuai sebagai kita punya bahagian low risk punya instrumen. Memang kena ada juga terpulang kepada umur anda berapa sebagai contoh recommendation saya. Saya akan tengok umurnya macam mana. Kemudian berapa banyak yang kita akan allocate untuk letak kepada tempat yang kurang risiko sebegini. Penting untuk kita nak menjaga keseluruhan risiko portfolio kita. Lagi sesuai sebagai simpanan kecemasan, dan juga pelaburan jangka panjang. So slow and steady, kita panggil fokus kepada compounded return, dan tak perlu pening-pening, biarkan saja sebagai kita punya, ingat, passive income tadi. Biarpun mungkin taklah double digit punya return, tetapi slow and steady. Build kita punya aset tadi. Kita punya empayar kewangan tadi. Sesuai sangat untuk simpanan kecemasan, digunakan secara jangka pendek. Sebagai contoh, sebab kita boleh masuk dan juga keluar kan, tanpa ada kecatatan pada pokok kita tu. Jadi sesuai untuk simpanan kecemasan. Simpan alang-alang dapat return. Jadi pokok pun tak terusik. Jadi dekat situ sesuai sebagai simpanan kecemasan. Kemudian jangka panjang pun sesuai. Even kalau tengok yang di hujung ni, pun sebenarnya ada kelebihan untuk leveraging, for kita panggil long term lah. Leverage melalui ASB financing. Bukanlah saya recommend, tetapi kelebihan sebab tools ni ada dekat pasaran. Jadi kena clearkan dulu apa yang anda nak buat. Jadi saya hanya ceritakan tentang kelebihan yang apa yang ada. Apa yang ada, dan juga kalau kita nak compound kan, nak gandakan pulangan kita sebenarnya boleh. Walaupun sebenarnya orang nampak dari segi nombor return tu tidak tinggi, tetapi pada saya sangat-sangat kompetitif, dan jika anda compoundkan ikut jangka masa yang lama, jangka panjang, sebenarnya ia adalah satu instrumen yang sangat baik. Sangat baik. Sama ada nak guna leverage ataupun tidak, terpulang kepada anda. Tapi kalau anda nak buat leveraging juga, saya nasihatkan anda boleh bayar ikut komitmen kewangan anda. Jangan terlalu terikut-ikut dengan skill-skill kreatif di luar sana. Tapi saya tidak kata menghalang kalau anda boleh telan apa yang anda dah kunyah tu, it's up to you. Orang cakap take what you swallow what you can chew only. Jangan kunyah banyak sangat, takut tak telan nanti. Tengok kita punya risiko. Jadi tengok berapa yang komitmen yang kita boleh bayar, sebab bila leverage ataupun financing memang jadi komitmen kewangan. Kemudian kalau boleh buat dia secara long term. Jangan setahun dah cancel, buat lagi. Saya tidak menolak mungkin boleh untung, tapi saya kata cara yang terbaik tetap kita memang bayar tiap bulan,
Okay? Tak perlu nak rolling dividend dan sebagainya. Just take macam 10 years, 20 years, 30 years, okay, and then build your asset tadi. Okay? Remember, panggil apa, strategi yang mengambil masa lama dan juga panggil apa, steady ni, okay, sebenarnya panggil apa, lebih berkesan daripada yang short term punya. Okay? Jadi tepuk dada, tanya selera. Kelebihan dah beritahu, tinggal pada anda yang nak pilih. Okay. Jadi mari kita simpulkan, okay, apakah sebenarnya summary? Apa dia tuan cerita lama panjang ni, apa summary dia? Okay, summary dia ialah, okay, kita kena agree bersama, okay, yang mana SB dan juga insurans takaful ni is not about versus. Walaupun ada kekeliruan, versus lah konon, macam nak bergaduh, masuk dalam boxing punya ring tu, nak bergaduh. Tidak, okay. Kedua-duanya ada fungsi yang tersendiri, kedua-duanya perlu, kedua-duanya bagus. Okay? Jadi tengok kepada fasa mana anda berada. Okay? Anda nak buat apa? Kalau ikut pada priority, proses flow yang kita dah cerita pada awal tadi, berkemungkinan, okay, memang katalah anda income anda tak berapa stabil. Okay, jadi anda perlu untuk cover income anda. Okay, maybe anda akan masuk insurans takaful dulu. Okay, kemudian anda tak ada simpanan lagi. Okay, anda mungkin kena simpan dulu. Simpan dekat mana? Salah satunya adalah ASB. Okay, jadi kedua-duanya perlu dan kedua-duanya bagus. Okay, kalau ada orang cakap ASB lagi bagus daripada insurans takaful, okay, anda kena Tuan Alwi kata no. Okay, ataupun cakap baik you masuk insurans dulu daripada you masuk ASB. No. Okay, benda itu tak tepat. Okay, tengok anda perlukan apa. Okay, ambil dua-dua sekadar keperluan dan juga kemampuan. Okay, kenapa nak pilih satu? Okay, ambillah dua-dua. Okay, dan juga put aside berapa yang kita nak kena letak tu. Okay, jadi kita kena kira sebagai contoh. Okay, berapa simpanan kecemasan? Okay, kalau kata kita nak pilih ASB sebagai simpanan kecemasan kita. Okay, pakar-pakar menyarankan kalau boleh kita ada 6 bulan perbelanjaan. Sebagai contoh, gaji anda 3,000, okay, belanja anda 1,000, okay, tak bolehlah 1,000, 2,000 lah, belanja anda 2,000. Okay, kalau kata 6 bulan, okay, 2 kali 6, so 12,000. Okay, jadi anda kena menyimpan, ada simpanan kecemasan, simpan sedikit-sedikit, okay, ikut pada bajet anda tiap bulan tu, ada 12,000 dalam ASB. Okay, 12,000 dalam ASB sebagai anda punya simpanan kecemasan. Okay, bukan sekaligus, okay, tiap bulan tu. Okay, so kena ada 12,000. Kalau anda simpan 100 setiap bulan, okay, maka 12,000 tu anda perlukan 120 bulan sebagai contoh. Okay, 120 bulan. Okay, so lama juga tu. Okay, tapi tak apalah, itu yang anda letakkan. Kalau anda nak lebih nak cepat, anda kena letak banyak lagi. Okay, anda kena letak banyak lagi. Kalau gaji 3,000 tadi, letaklah 300. Okay, so nak tunggu sampai 12,000, ambil masa yang kurang sedikit daripada kalau kita letak 100 tadi. Bahagi 3 je lah. Okay? Tak perlu 1 bulan. Jadi 40 bulan. 40 bulan berapa? 2 tahun lebih. Okay? Lebih kurang. Okay? 2 tahun ke? 3 tahun lah. Okay? 3 tahun lebih. Okay? Jadi yang itu panggil apa? Simpanan kecemasan. Itu satu kita punya needs. Okay? Kemudian, okay, I need to protect my income. Okay? Dan juga kena ada medical card dan sebagainya. Okay? So berapa yang perlu? Okay. Cara asasnya, okay, kalau untuk takaful untuk protect kita punya pendapatan tu, okay, yang paling minimum adalah 1 tahun. Okay, 1 tahun pendapatan, okay, ataupun 1 tahun perbelanjaan kita ambil tadi. Okay. Kalau kita punya perbelanjaan 2,000, kalau 12 dah 24,000. Tu minimum kena ambil untuk income replacement. Okay, 24,000. Okay. So 24,000 ni paling murah lah boleh dapat. Sekarang ni boleh dapat beratus-ratus ribu pun in fact. Okay, kalau kita bayar 100, 200 sebulan. Okay. Jadi level yang kedua adalah untuk kita cover 10 tahun perbelanjaan. Okay. 10 tahun perbelanjaan 24,000 tadi. Okay. Kita darabkan dengan 10 tahun. Jadi 240,000 coverage
income replacement, apa namanya, cover biasanya kematian, risiko kematian dan juga TPD. Jadi kat situ 240,000. Kalau boleh tambah sedikit dengan critical illness. Critical illness ni apa? Sakit kritikal. Jadi kat situ panggil apa? Go around and then cari. Untuk protection 240,000. Untuk kematian, sakit kritikal dan juga panggil apa? TPD tadi. Berapa amount tu? Itu kalau belanja anda 2,000 sebulan. Belanja anda 2,000 sebulan. Level yang ketiga adalah anda kira yang 12,000 tadi. 24,000 setahun tadi, anda bahagikan dengan let's say 6%. Jadi anda mungkin perlukan amount dalam 400 ke 500,000 yang mana anda boleh letakkan pada satu tempat dan juga anda hanya gunakan pokoknya sahaja. Jadi ada 3 level dekat situ. Untuk critical illness biasanya kita ambil separuh daripada amount TPD ataupun 5 tahun. Kalau tadi 10 tahun kita ambil 5 tahun. Untuk critical. Jadi dekat situ sebenarnya kita dah tahu keperluan kita apa. Jadi untuk perlindungan, untuk pengurusan risiko kita ambil insurans takaful, untuk simpanan kecemasan dan juga untuk pelaburan, kita ambil ASB sebagai contoh. Dan benda tu boleh datang daripada kita buat bajet betul-betul, duit masuk, duit keluar. Kemudian yang ini saya nak tekankan kepada anda semua. Kalau kita hanya tunggu lebih, memang kita tak akan boleh masuk dua-dua. Tapi kalau kita dah put aside sebagai bajet kita, duit masuk, put aside, SB sekian-sekian, insurans sekian-sekian, baru lepas tu belanja. InsyaAllah kita akan ada bajet untuk dua-dua. Kalau kita tunggu di hujung, memang takkan bersisa. Jadi kuncinya adalah dengan meletakkan tu sebagai satu bajet yang kita letak sebagai priority kita, dua-dua perlu ada. Jadi kita masuk SB, kita masuk panggil apa, insurans takaful juga. Dua-dua tu. Jadi kita membina matlamat kewangan yang seimbang, kita dapatkan pandangan pakar dan juga go around and shop. Dapatkan quotation yang paling kita panggil apa, optimum untuk diri kita. Jumpa penasihat-penasihat yang bertauliah, penasihat-penasihat yang mempunyai lesen, penasihat-penasihat yang ambil ikut pada kita punya requirement, bukan dia punya requirement, kita punya requirement macam mana. Yang itu penting untuk tengok dekat pasaran. Jadi Suruhanjaya Security ada panggil apa, posisi yang kita panggil sebagai financial planner, licensed financial planner. Dekat bank negara ada financial advisor. Cari mereka yang berlesen begini. Kalau apa namanya, anda boleh dapat konsultasi mereka dengan apa, percuma, alhamdulillah lah. Kalau dia ada charge, ingatlah charge tu adalah charge yang untuk on your behalf, bukan untuk jual barang kepada anda lah. Alright. Jadi panggil apa, itu nak tak nak, go back. ASB sebenarnya sesuai dekat bahagian mana, yang P tadi, dekat bahagian pasif dan juga portfolio, dua-dua tu boleh. So insurans kat mana? Insurans takaful kat mana? ASPP kita tadi. Dia tak boleh dekat pasif tu. Dekat portfolio pun maybe boleh, tapi produk premium pertamina takaful. Jadi dia bukan income generation. Dia adalah dekat kita punya protection. Jadi dua benda tu anda boleh bawa balik dan juga faham. Dan mulakan untuk review kewangan anda dan juga mulakan kewangan anda pada asas yang betul. It's not about ASP versus insurance, it's about ambil dua-dua. Dan juga rancang kewangan anda dengan berhemah. Setakat tu dululah. Saya serahkan kepada MC kita. Terima kasih Encik Alwi. Terang penjelasan beliau, pemaparan beliau sangat terang, sangat ringkas, sangat mudah difahami. Tapi apa yang paling saya suka ialah ni, dia punya quote, chew what you can swallow. Dah lama saya tak dengar perkataan tu. Itulah eloknya bila selalu kita menghadiri majlis-majlis ilmu ni adalah benda-benda yang baru diingatkan. Ni chew what you can swallow ni, sekurang-kurangnya saya pun boleh guna jugalah bila saya nak terangkan tentang literasi kewangan. Terima kasih Encik Alwi. Alright, ini dia sesi soal jawab. Encik Alwi? Ya, saya. Boleh. Kita setakat ni saya terima 3 soalan. 3 soalan saya terima setakat ni. Soalan pertama dari Badrul Syahid. Dia Badrul Syahid.
Okey, ni campur-campur rojak tak apalah. Saya translate pula ke bahasa Malaysia macam kelakar nak baca rojak ni. Macam mana kita nak tahu perlindungan kita cukup ataupun tidak? Okey, macam mana kita nak tahu perlindungan kita cukup atau tidak? Itu soalan pertama. Nak dengar tiga-tiga soalan dulu ke nak satu persatu Encik Alwi? Satu-satu. Okey, satu. Okey, ini soalan pertama. Macam mana kita nak tahu sama ada perlindungan kita cukup atau tidak? Ini soalan daripada Badrul Syahid. Okey, Tuan Badrul Syahid, macam mana nak tahu perlindungan insurans takaful kita cukup ataupun tidak? Okey, jadi telah saya kongsikan, okey. Panggil apa, kalau untuk perlindungan pendapatan, okey, untuk kita panggil apa, perlindungan daripada kematian, kemudian hilang upaya kekal dan juga sakit kritikal. Okey. Kita ada 3 level. 3 level yang kita boleh benchmark kan. Okay. Minimum. Okay. Minimum adalah 1 tahun. Okay. Pendapatan 1 tahun perbelanjaan. Okay. Jadi tadi pun dekat soalan pop quiz pun ada tanya pendapatan ke ataupun panggil apa perbelanjaan. Okay. Sebenarnya dua-dua tu pun betul. Okay. Cumanya dekat bahagian perbelanjaan tu lebih tepat sebab kita nak cover spending kita lah. Okay. Jadi dua-dua tu betul. Okay. Jadi kalau kita ambil perbelanjaan, bagi contoh gaji 3,000, ni contoh saja gaji 3,000, belanja kita 2,000. Okay. Jadi 2,000 sebulan kalikan dengan 12, 24,000. Jadi level yang pertama adalah 24,000 coverage kita. Okay. Perlindungan yang kata cukup ke tidak tu, itu minimum kena ada. Kalau perlindungan kita minimum bawah daripada minimum tu, maknanya tak cukup lah. Okay. Ini minimum. Kemudian kita panggil apa perlindungan yang cukup dari segi risiko yang ada lah. Yang ini pula adalah rekomendasi daripada Life Insurance Association of Malaysia. Maknanya kita perlu melindungi selama 10 tahun belanja. Jadi 24,000 tadi kita darabkan dengan 10 jadi 240,000. Jadi kalau perlindungan anda kurang daripada 240,000 untuk belanja 2,000, kita benchmark dekat bahagian belanja kita. Kalau belanja anda 5,000, jangan ikut orang lain punya yang 2,000 tadi. Kena ikut dekat kita punya belanja berapa. Saya tengok belanja kita berapa. So saya bagi contoh ni 2,000 lah. 2,000 kalikan dengan 12 dapat 24,000, kalikan dengan 10 240,000. Untuk orang yang berbelanja 2,000 sebulan, dia perlukan perlindungan untuk level yang kita panggil apa yang ngam-ngam lah cukup, iaitu 240,000. Adapun kalau untuk optimum, optimum kalau kita nak kirakan, saya kira lah kat sini, saya kira dekat handphone saya. 24,000 tadi, saya bahagikan dengan 6%. So perlukan 400,000. Yang ini kira optimum. Kalau ada bajet dapat 400,000 punya perlindungan, itu dikira panggil apa dah paling cantik sekali lah. Bukan maksimum sebab boleh pergi lagi tinggi lagi kalau nak, tapi optimum. Jadi ada 3 level untuk kita benchmark kan. Minimum paling kurang kena ada adalah 24,000 untuk benchmark untuk gaji untuk belanja 2,000 tadi. Jadi kita kena work out based on belanja kita berapa. Kemudian level yang kedua adalah 10 tahun pembelanjaan tadi, iaitu 240,000. Level yang paling selamat optimum adalah 400,000. So ada 3 tadi, macam mana kita nak check perlindungan kita cukup ataupun tidak. Itu dari segi panggil apa amount sum covered. Kemudian dari segi angle yang lain yang kita boleh check sama ada cukup ataupun tidak adalah sama ada perlindungan sakit kritikal kita tu cukup ataupun tidak. Tadi tu yang kita kata 24,000, 240,000 dan juga 400,000 tu biasanya untuk kematian dan juga hilang upaya kekal. Sakit kritikal sebenarnya ada pertimbangan lain sebab dia agak mahal sedikit. Jadi kita tak boleh dapatkan satu amount yang sama untuk bayaran yang sama. Kat situ benchmark kita cukup ataupun tidak adalah separuh daripada yang kematian tadi. Sebagai contoh, kalau 240,000 yang kita ambil, 120,000 untuk sakit kritikal yang 36 jenis tu. Kalau kita ambil 400,000 tadi, jadi 200,000 adalah untuk perlindungan sakit kritikal. Jadi benchmark dia adalah sama ada 5 tahun ataupun separuh daripada kematian. Kalau dapat sama, sebagai contoh 40
400,000 untuk sakit, untuk kematian, hilang upaya kekal dan sakit kritikal, itu kira paling baguslah. Okey. Tapi sebab sakit kritikal ni agak mahal efek dia kepada bayaran bulanan, maka kita ambil benchmark, ambil separuh ataupun 5 tahun tadi. Okey. Itu angle yang kedua. Angle yang ketiga adalah biasanya orang akan tanya panggil apa, perlu tak medical card. Okey, itu pun sama, perlindungan juga. Okey. Jadi dia ada bahagian apa, asset protection. Sebab kalau kita tidak ada perlindungan kad perubatan, okey. Jadi kalau kita jadinya apa-apa, kalau kita kena masuk hospital, sama ada sakit kritikal ataupun tak kritikal, jadi kita kena bayar tu sendiri. Okey. Jadi bukan isunya panggil apa, hospital government tak cover. Hotel government dia terima, tak ada masalah. Okey. Cumanya mungkin ada limitation dekat situ. Okey. Contoh rawatan mungkin kena bayar murah je, tapi peralatan dan juga ubat bukan semuanya di cover. Okey. Jadi kita kena keluarkan duit kita sendiri. Okey. Bila kita keluarkan duit kita sendiri, itu yang bermaksud asset protection tadi. Kita kena gunakan duit kita, untuk bayar. Meanwhile, kita sebenarnya boleh protect tu dengan adanya medical card tadi. Okay. Jadi persoalan yang kedua adalah saya dah ada perlindungan daripada syarikat. Okay. Dekat sini alhamdulillah lah, maknanya dah ada perlindungan daripada syarikat. Okay. Jadi kita pun nak kena buat another assessment lah. Okay. Berapa lama you dengan syarikat tu? Okay. Kemudian panggil apa, kadang kita memang nak serve syarikat, tapi syarikat yang tak nak kita. Okay. Jadi kalau you memang ada perancangan untuk lompat-lompat kerja kan, jadi you tak boleh rely pada company tu punya medical benefit. Okay? Kemudian kena tanya juga, kena check juga, lepas you dah tak bekerja, lepas you bersara, company masih bayar lagi ke tidak? Okay? Jadi benda-benda itulah yang akan faktor-faktor yang akan menentukan sama ada anda cukup ataupun tidak perlindungan bahagian perubatan. Sebab kalau kita dah tua nanti, sebagai contoh kan, dah retire, tua, dah ada penyakit, kita dah berhenti daripada syarikat. Lepas tu kita nak dapat rawatan, nak pakai bajet apa? Okay? So better kita rancang daripada sekarang, dah ada medical card di ujung. Okay, itu soalan yang pertama lah. Harap menjawab soalan lah. Okay. Okey, terima kasih Encik Ali. Terang penjelasan dari Encik Ali tadi. Encik Badrul Syahid. Right, seterusnya soalan kedua. Okey, ini menerusi Zoom dia personal message. Kalau kita ada RM1,000 sekarang, berapa peratus sepatutnya diperuntukkan untuk insurans takaful dan berapa peratus pula untuk pelaburan ASB untuk simpanan kecemasan? Okey, soalan ni direct lah, beritahu terus MON ada berapa. Okey. Jadi saya assume 1,000 sebulan. Betul ke tidak? Kita bukan ada banyak assumption untuk jawab soalan ni. Saya rasa kita safe to assume ada 1,000 sebulan lah, duit lebih. 1,000 extra ke? Mungkin 1,000 dia nak spend ke? 1,000 untuk which one? Which berapa persen insurans, berapa persen dekat SB? Maknanya bukan lamsam lah kan? Sebab kalau lamsam habis juga tu. Itu miskin tegar tu. Kalau lamsam nak melabur ke mana tak boleh. Dia kena yang ni kita assume 1,000 sebulan lah, duit lebih dia nak masuk ke mana kan. Okay. Jadi dekat sini macam saya cakap tadi, there's no straight answer for this one lah. Okay. Maksudnya berapa persen. Okay. Kalau kata cara yang paling betul adalah kita kira dulu berapa yang patut kita dapat perlindungan tu, cukup ke tidak. Okay. Contoh kalau kata kena ada kena ada RM240,000, kita survey plan yang kita dapat kat luar sana RM200. RM200. Medical card pula dapat RM100.5 sebagai contoh. Jadi kita hanya spend RM300.5 saja dekat situ, dan selebihnya RM300.5, so ada RM600.5 lagi, betul? RM600.5 lagi pergilah ke simpanan kecemasan. By right itu dari segi calculation. Dari segi calculation. Tapi katalah tak tahu sangat apa semua faktor-faktor yang lain tu kan. Jadi daripada kita panggil 1,000 tadi, mana simpanan kecemasan, mana pula dekat insurans, saya selalu bagi kita panggil ratio 60-40. So 60-40 ni panggil ke mana? 60 tu ke arah simpanan kecemasan, 40 tu ke arah insurans. Jadi panggil kita kena lebihkan dekat simpanan kecemasan tu dulu. Sebab itu yang senang untuk kita gunakan. Meanwhile insurans ni ataupun insurans takaful ni, dia belum tentu lagi kita sakit.
Okay? Jadi kita kena berdikit-dikit dekat situ. Jadi daripada 1,000 tu, okay, bajet dia 600 pergi simpanan kecemasan, 400 pergi ke insurans. Okay, itu bajet dia. Tanpa melihat kepada background sebab tak tahu apa benda belakang kan. Jadi itu sebagai orang cakap apa macam benchmark lah. Okay? Tapi ingin saya tekankan sekali lagi, dia berdasarkan kiraan sebenar. Okay? Jadi kalau pakai rule of thumb tu boleh 60-40 pun pada saya tidaklah misleading sangat. Okey lah tu. Okay? Sebab kita ada basis kita. Basis kita simpanan kecemasan tu awal, okay? Kemudian takaful tu. Okay? Jadi tak berat sangat ke mana-mana. Okay? So harap menjawab soalan tu lah. Okey, terang ya. Okey, daripada anonymous question. Alright. Saya pun tengok 60-40 tu pun macam cantik kan lah. Bila fikir pada saya lebih kurang lah, boleh lah. Okey, kena jugalah. Okey, soalan ketiga, Najib Yunus. Okey. Untuk pelaburan untuk anak-anak. Okay, untuk pelaburan untuk anak-anak, adakah pelaburan ASB untuk anak-anak disarankan atau unit trust atau dua-dua? ASB atau unit trust? Tak apa, macam mana? Cik Ali, cuba jawab. Okay, jadi terima kasih Saudara Najib. Soalan ni saya fahami sama ada nak masukkan ASB ataupun unit trust yang swasta kat luar sana tu. Okey, kita anggap macam itulah. Swasta yang ada public mutual lah, okay? Ada kenanga lah, apa semua yang lain-lain tu kat luar sana. Yang variable price. Yang variable price tu, yang bukan fix. Okay? Ataupun nak masuk dua-dua. Dia senang cerita kalau duit banyak, masuk dua-dua je. Tapi pada saya keutamaan dia adalah letak kat tempat yang rendah risiko dulu. Okay? Yang you boleh so-called boleh project berapa boleh dapat tiap-tiap tahun tu. Okay? Masuk yang tu lebih utama dulu. Okay? Jadi kalau kata ada bajet, let's say lah 1,000 untuk anak-anak, sebab yalah sekarang pun banyak dah agak savvy kan, gaji besar dan sebagainya. Okay? Ini contoh sajalah. Jadi masukkan dekat SB 500 setiap bulan, okay? Kemudian unit trust, okay, 500, kan fair kat situ. Okay? Tapi kalau kata ada bajet tak apa-apa besar, okay? Jadi saya lebih incline kepada letak ke tempat yang zero risk. Sebab takut-takutlah takut-takut waktu kita nak keluarkan tu harga saham jatuh merudum pula. Unit trust yang tu kan, unit trust yang di luar sana tu tiba jatuh merudum kan ke orang cakap apa, lari planning kita. Okay? Jadi unit trust yang bagus ni, okay? Kalau untuk pendidikan ni, okay? Saya sarankan kalau you ada masa lebih daripada 7 tahun lah. Okay? 7 tahun lagi. Maknanya kalau kalau anak tu nak masuk universiti umur 18 tahun, okay? Jadi kalau 18 tahun, umur dia 11 tahun tu, okay? Itu cut off lah you nak masuk unit trust. Sebab apa? Takut dia punya volatility tu. Kalau you bermula daripada dia baru lahir, you ada 17 tahun, 18 tahun, betul ke tidak? Okay? Jadi kita boleh absorb volatility tu. Okay? So kat situ SB memang sesuai pun untuk long term ke short term. No doubt on that one. Tapi untuk unit trust swasta. Okay? Tapi kalau masih dekat sangat kan, anak umur dah 13 tahun, nanti 3-4 tahun lagi dah nak keluarkan guna kan. Maybe mungkin bolehlah dapatkan short term punya return tu, tapi there's no guarantee kan. There's no guarantee. Jadi better in the end of the day untuk apa-apa pelaburan, sama ada untuk pendidikan ataupun untuk apa-apa persaraan dan sebagainya, okay? Portfolio tu penting. Okay? Maknanya dua-dua kena ada lah. Okay? Dua-dua kena ada. Kalau very short term, jangan risikokan capital anda. Masuk tempat yang capital dia so-called protected ataupun guaranteed. Okay? So jawapan setakat ni lah untuk Tuan Najib. Okey, ya betul lah. Pasal kadang-kadang ramai orang confuse pasal ASB, dia tak tahu ASB sebenarnya unit trust juga. Cuma unit dia special pasal dia fixed price. Kadang-kadang orang selalu disamakan ASB ni dibandingkan dengan simpanan di bank saja. Betul. Ramai orang macam tu. Tapi tak apa, saya harap clear pasal jadi sekurang bila dah terangkan kita nampaklah kelebihan dia dekat ASB ataupun di unit trust yang variable pricing ni. Okey, soalan makin banyak ni Cik Alwi. Memang semangat dia semua, dia memang dah membuka pintu hati nak bertanya dia. Makin terang ni. Tak satu kemudian dia buka yang lain. Dia buka. Yang penting yang satu tu to set the ball rolling. Okey, ini Hajah Sari. Apa pandangan tuan? Kaki tangan kerajaan perlu ke kita ada insurans? Kita ada pencen NGL kalau masuk hospital. Itu dia.
Penuh perasaan saya baca soalan ni. Macam mana? Okey, Cik Ali. Government servant perlu ke tidak apa nama ni insurans takaful ni kan? Okey. First and foremost, panggil apa bahagian income replacement tu. Okey, income replacement kalau kita tak mampu bekerja, okey, dekat government ke GLC ke kita ada tempoh masa sebenarnya, okey. Kalau kita sakit kritikal apa kanser apa semua benda tu. Jadi tak selama-lamanya selamat. Okey. Jadi ada medical board kita panggil kan, medical board out tu, okey. Jadi benda ni orang cakap apa, benda yang kita kena fikir sedalam-dalamnya lah untuk income replacement tu kalau kita tak mampu lagi bekerja. Okey. Disebabkan kita meninggal, satu ialah pencen maybe dah apa wife boleh dapat kan. Okey, alhamdulillah kat situ. Okey. Tapi kalau kita ni hidup lagi ngau lagi sakit dan sebagainya. Okey. Jadi panggil apa income replacement pada saya tak kisah kerja apa pun, stabil ke tak stabil, okey, government tak government, income replacement tetap kena ada. Okey. Yang menjadi persoalannya adalah medical card. Okey, medical card. Okay. So medical card dekat sini pada saya memang optional untuk government servant sebab dia ada GL government semualah. Okey. Jadi untuk pekerja apa government, okey, optional dekat sini adalah anda kena faham panggil apa rawatan maybe di cover ubat-ubat belum tentu. Okey. Jadi fikirkan bahagian tu. Sebagai contoh kalau accident semua tu rawatan semua cover je, besinya tak cover. Okay, so besinya pun bukan murah-murah dan kita pun bukan boleh pilih pun tulang mana nak patah. Kalau boleh pilih, alhamdulillah. Kan? Dan benda ni benda saya panggil apa kes klasik sebenarnya. Okay, kes klasik sebab namanya pun risiko. Jadi panggil apa macam ada QPAT scare dan sebagainya yang mana yang murah-murah tu kan boleh je ambil. Sebenarnya mampu je kita ambil pun bayar RM20, RM30 je pun. Just nak cover top up untuk apa medical card tu. Okay? Jadi optional. Kemudian kita tanya diri kita in term of keselesaan. Kalau kita retire dah bersara nanti daripada government, memang kita ada GL tetap ada. Rawatan tu memang free. Tolaklah kos ubat tadi memang kena bayar pun. Tapi kita kena faham kalau semua orang harapkan kepada fasiliti kerajaan sebagai contoh kan. Kita waktu dah sakit dan tua nanti kita larat tak nak menunggu. Tu je. Kalau kita daripada awal bijak merancang, kita ada option. Ingat kita ada option untuk pergi ke swasta untuk kurang menunggu sebagai contoh. Untuk keselesaan. Okay? Jadi kat sini, saya tak kata rawatan swasta lagi bagus. There's no question about that. Okay? There's no argument rawatan lagi bagus. Tidak. Kita tanya diri kita. Okay? Sebab saya selalu share dekat saya punya klien ataupun saya punya student. Okay? Saya alhamdulillah dengan kerja yang saya ada ni agak fleksibel. Jadi saya selalu hantar mak saya pergi dan sakit. Jadi kat situ kalau tanya saya kan, kalau saya boleh ambil medical card untuk mak saya waktu dia muda-muda dulu, masa tu saya kecil lah kan. Saya akan ambilnya sebab berapalah sangat bayar tiap bulan tu berbanding kepada keselesaan di hujung. Jadi kat situ saya tidak kata mandatory, tapi kita tanya diri kita, bila kita tua sakit kita nak beratur lama lagi tak? Kemudian nak tunggu giliran untuk operation dan sebagainya yang lama tu. At least kita ada option. Kita tidak mengatakan rawatan swasta lagi bagus, tidak. In fact kepakaran dekat ustaz kerajaan tu lebih hebat lagi daripada swasta pun. Tapi kita ada option, itu je. Jadi kita sebenarnya membeli keselesaan non mandatory tetapi untuk kita fikir-fikirkan di hujung nanti. Saya selalu share saya punya case tadi itulah. Saya yang sihat dan meneman ni pun tak tahan menunggu. Saya yang sihat ni, apatah lagi orang yang dah sakit tu. Dan dah tua kan, dah tak ni. Itu pun dah duduk atas wheelchair. Kita nak mudahkan kan. Dia mudahkan. Jadi kalau kita kata kalau tak perlu tak apalah, okey sebab itulah yang kita dah pilih kan. Maknanya again saya cakap is non mandatory tapi kita tanya diri kita sanggup ke tidak, just bayar berapa je pun sebulan ni, ada bajet. Nak pula kita mungkin ada bajet tu daripada kita letak allocation ke tempat lain, bagi contoh hobi-hobi kita kan. Macam orang jenis hobi. Hobi tu adalah benda yang sedap sekarang, nak memancing ke, naik basikal ke apa semua benda, ataupun nak yang benda keperluan di hujung nanti. Itu fikir-fikirlah sendiri orang cakap. Alright.
Okey soalan. Okey. Saya perhatikan soalan 5 dan soalan 6 ni dia lebih kurang sama tau. Saya rasa kita just sekali harung lah ya. Boleh. Daripada Afidah Liana Yahya, soalannya jika bajet terhad antara perlindungan pendapatan dan perlindungan harta ataupun medical card mana lebih utama? Dan Faiz Alauddin juga bertanya, kalau bajet terhad mana lebih penting? Ambil takaful hayat atau medical? Nampak lebih kurang kan soalan ni, Cik Alvin? Soalannya lebih kurang saja. Okey, so kita boleh jawab sekali lah 5 dan 6 ni. Okey. Dia ada ada dua pendapat yang kalau kita dalam orang Islam ada khilaf kan. Okey. Jadi kita raikan dua-dua pandangan ni. Okay. Pandangan asas dia adalah memang income replacement, okay, lagi utama daripada medical card. Okay. Sebab apa medical card ni panggil apa nak tak nak ada government hospital sebagai contoh sekarang ni. Okay. Sekarang ni. Kan tapi panggil apa bahagian kita apa yang ubat-ubat tadi itulah. Okey. Kemudian boleh minta derma dan sebagainya orang cakap lah Jadi sebab keluarga kita, kesinambungan keluarga kita pada jangka waktu yang lama sebenarnya rely dekat income replacement tadi. Okey. Yang itu yang lebih priority. Okey. Lebih priority sebenarnya dekat income replacement sebab mati kan boleh accident bila-bila je. Ya betul. Kalau medical card ni kan dia bukannya dia sakit yang masih hidup lagi. Faham tak? If you get what I mean. Okay? Maksudnya dia bukan sudden. Dia kalau kita sakit pun cost dia tu boleh beransur-ansur dibayar. Okay? Tapi kalau macam income replacement ni kalau kata yang bahagian kematian tadi kan, mati tu mengejut. Jadi nak tak nak kena cover tu dulu. Maknanya priority dekat situ. Okay. So itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah, dan ini datang daripada panggil apa quite seasoned ataupun senior financial planner dekat Malaysia ni, which is mentor saya pun dekat Philip Wealth Planner, Mr. Loy. From Chinese punya community yang memang memang dah well versed dalam financial planning dan juga insurance ni. Dia kata ataupun pendapat dia adalah apa yang dia lihat risiko orang bankrupt disebabkan sakit lebih besar dan lebih serius sebab kita ni hidup lagi. Kalau kita tak dah mati kan, kita macam dah settle tau. yang tinggal tu pandai dia lah. Itu memang serah semua pada yang hidup lah. Serah pada yang hidup dan juga kata siapa yang tinggal tu dia kena sambunglah cari rezeki kan. Tapi yang ini kita masih lagi alive. Tapi kena jual harta, kena korek tabung dan sebagainya. Dan tak mati lagi. Jadi panggil banyak kes-kes yang melibatkan medical yang membankruptkan orang. Jadi dia jadi begitu liability, jadi betul liability dan burden, beban kewangan kepada orang sebab dia tu hidup lagi. Kalau dia dah tak ada lah kan jadi settle. Jadi ada dua angle untuk kita tengok tu. Jadi saya apa-apa hal pun kita pergi kepada asas iaitu income replacement lebih priority daripada medical card sebab ada government dan sebagainya ni sikit-sikit lah. Tapi jangan pandang enteng kepada masalah medical card ni. Moreover, kita memang ada kekurangan doktor dan sebagainya bahagian medical ni. Jadi nak tak nak macam mana kita punya KWSP ataupun umur untuk bekerja semakin dinaikkan. Bahagian persaraan ni bahagian pengurusan kewangan bahagian had umur bekerja tu telah dinaikkan. Sama juga dengan bahagian kos perubatan dari segi government itu sendiri, jangan expect free ataupun murah sampai bila-bila. It might be 10 to 20 years in our lifetime ni, 10-20 tahun lagi, mungkin kita tak dapatkan luxury tu sekarang. Macam sekarang ni. Kena fikir part tu. Itu soalan 5 dengan 6 tu lah. Alright, soalan 5-6. Okey, ini pun Nordin Bahajar kata mantap, jelas, tak terfikir sebelum ni. Tadi. Okey. Tu ni. Saya pun nak tanya, adakah yang menggunakan
dalam ni Puan Fauziah mengatakan tidak pernah menerima soalan. So adakah berkenaan soalan yang kita terima ni? Saya nak lihat Puan Fauziah. Encik Ain Tasnim punya soalan ni nampaknya telah dijawab oleh Encik Zahiruddin. Okey, kita ada tinggal 2 soalan lagi lah nampaknya daripada Encik Ain Tasnim. Okey, dah terjawab dah. Okey, Abdul Kahak Abdul Syukur bertanya menerusi Facebook lah, apa pandangan jika menggunakan simpanan persaraan untuk takaful hayat? Contohnya jika KWSP memperkenalkan skim pengeluaran takaful atau insurans. Apa pandangan Encik Alwi dengan soalan Abdul Kahar ni? Okey, maksudnya kita keluarkan duit KWSP untuk bayar takaful kan? Itu kalau kefahaman saya, ya. Begitulah kan? Itu kalau saya pembacaan saya itu yang saya faham lah. Okey, kalau kita pakai assumption kita ada lah. Okey, setakat yang kita dapat data tu yang itulah kan? Okay? Jadi saya secara asasnya saya tidak bersetuju. Okey, persaraan untuk persaraan. Okey, jadi panggil apa, untuk kita punya takaful hayat ke apa semua benda ni, kita kena ada bajet kita yang tersendiri. Okey. Tapi katalah memang tak ada langsung lah bajet kan, tak salah. Saya kata tak salah. Maknanya saya tak recommend, tapi tak salah. Jadi sepatutnya yang bahagian takaful hayat ni memang kita kena guna duit yang kita income direct tu lah. Income direct kita tu. Jadikan dia part of kita punya budget. Sebab jangan sentuh duit persaraan tu kalau boleh. Even kalau orang tanya keluarkan untuk bayar rumah ke apa semua benda pun, saya tak berapa recommend. Terpulang lah kalau dia ada hutang banyak sangat tu, maybe lah, sebab orang cakap apa, kalau nak selamatkan orang lemas kena selamatkan sekarang. Sebab jangan tunggu long term pula, sebab lemas tu mati sekarang, sebagai contoh lah kan. Ya, betul. Jadi kalau boleh guna apa-apa instrumen yang ada, sebagai contoh pengeluaran KWSP untuk selamatkan keadaan yang memang mendesak pada waktu tu, tak kisah, memang boleh guna, takut dia lemas terus kan. Sebab tu saya recommend untuk apa-apa iLestari ke iSinar dan sebagainya, sebab orang dah lemas dah. Kalau tak bagi keluar juga, dia lemas, habis tu simpanan dia buat apa je? Apa guna simpanan kalau orang dah lemas? Pelampung ada tapi tak boleh pakai. Pelampung dia tak pakai. Okay? Pelampung tu ada dia punya purpose dia. Masa ni lah nak guna. Sebab saya kata kalau terdesak, ambil, pakai. Sebab there's no point talking about retirement if you die now. Jadi mana yang boleh keluar. Okay. Jadi yang isu ni benda yang sama ni asas dia. Okay. Jadi bukannya anda mati sekarang. Okay. Jadi jangan keluarkan duit persaraan tu untuk yang kita boleh rancang sekarang ni dengan income yang kita ada. Jadi biarkan bahagian bersara je. Okay. Jadi jangan guna. Tarik pasal ni berkait dengan apa yang Encik Ali sebut tadi, yang 60-40 kan. 60-40 satu yang keutamaan lebih kepada simpanan kan, lepas tu selebihnya bajet. Dan lepas tu yang macam Encik Ali ada juga sebut, cuba kalau bajet dahulu kan, lepas tu nak belajar lebih-lebih tu kemudian mesti ada. Jadi memang kalau kita letak dulu mesti ada punya. Kalau kita tunggu hujung-hujung memang tak ada sisa lah. Tak ada. Seronok aja, banyak kehendak lah. Betul. Alright, okay, ini akhirnya ni soalan terakhir lah. Soalan terakhir. Okay. Suhaili Sulaiman, SSPNI itu adakah insurans atau simpanan? Mohon jelaskan. SSPNI. Saya dengar SSPN ni ada I kat ujung, saya tak pernah dengar. Dia dua-dua sebenarnya. Untuk SSPNI ni dia dua-dua, sebab dia sebenarnya adalah pinjaman pula, simpanan pendidikan untuk anak-anak SSPN kan. Tapi digabungkan dengan kita panggil dengan plan takaful keluarga tadi. Dan dia ada package-nya lah. Okay? Jadi dia dua-dua. Dia ada dua-dua. Jadi orang cakap simpanan SSPN tu sendiri adalah simpanan ataupun pelaburan pendidikan, yang NI itu sebenarnya insurans. Okay? Jadi dia timbul kekeliruan bila dia ada dash tu. Okay? By right, produk tu saja, tak silap saya, adalah produk takaful. Okay? Produk takaful. Jadi you dah ada SSPN, kemudian you boleh ambil SSPNI. Okay? Dia sebenarnya produk takaful. Okay? Produk takaful. Dia apa? Kodi komplement ke apa tu?
Dia kira macam special product kalau you ada SSPN. Some sort macam complementary product lah kot. Complementary. Dan juga kalau tengok agak kompetitif, agak murah juga. Okay, tapi dia cover ni lah bahagian nyawa tu lah yang tu. Bahagian tu. Yang dia bukan medical card ke apa. Bukan medical card semua. Alright. Okay, nampaknya sudah habis soalan. Okay, kita pun dah tutup. Memandangkan masa pun tak mengizinkan. Okay, sebentar. Okey, saudara-saudara sekalian. Okey, nampaknya sudah samat ni. Okey, Encik Alwi. Kita belum lepaskan lagi. Encik Alwi, andai kata ada rumusan atau kata-kata penutup dari Encik Alwi sebelum kita close the session for today. Okey. Encik Alwi, silakan. Okey, terima kasih. Alright, untuk anda semua warga SNMB dan juga orang awam di luar sana yang mendengarkan kita ataupun menonton kita pada pagi ni. Okey. Ingatlah dekat luar sana akan ada macam-macam jenis produk yang ada. Okay? Macam-macam brand pula tu. Macam-macam tawaran, macam-macam offer kan. Offer, promosi, diskaun dan macam-macam lagi. Okay? Jadi kadang-kadang tu kita akan keliru. Okay? Kita akan ada rasa FOMO cakap kan, fear of missing out. Oh yes. Tu satu lagi. Rasa macam orang lain semua masuk ni, macam mana aku ni, macam mana kan. Okey. Jadi kita kena kembalikan kepada asas kewangan tu. Apa-apa pun kembali kepada asas kewangan. Okey. Jadi sebenarnya kita kena tanya diri kita, sebenarnya kita ni nak apa? Okey. Kita ni nak apa? Okey. Nak kaya esok ke? Hari ni masuk, okey, semalam kaya. Sebagai contoh lah kan. Jadi kita kena rationalkan diri kita. Rationalkan diri kita. Tengok betul-betul, okey, apa matlamat kita, okey. Dan juga matlamat kita tu macam video yang awal ke SMB tadi ada SMART tu kan. Dia kena ada specific, measurable, okey, kemudian attainable. Dan biasanya kena tengok dalam jangka masa yang panjang sedikit lah, jangan short term. Apa-apa orang ataupun produk yang menjanjikan short term, maknanya dapat income bulan-bulan, okey, tahun depan terus jutawan dan sebagainya, itu biasanya tidak boleh dipercayai. Okey. Yang biasanya betul dan juga naik secara berperingkat ni, ini yang yang sepatutnya kita buat expectation. Okey. Jadi tengok tanya pada diri kita dan juga rationalkan kita punya expectation. Okey. SB boleh bagi 4-5% sebagai contoh, zero risk, literally zero risk. Okay, jadi by global measure itu sebenarnya sangat tinggi. Saya nak beritahu kat sini. Okay, itu sebenarnya sudah dikira tinggi for zero risk instrument. Okay, jadi panggil nak tak nak memang kena ada. Terpulanglah anda nak masuk berapa pun. Okay, jadi nak tak nak memang kena ada ataupun terpulanglah pada pendapat anda sendirilah. Okay. Jadi utamakan yang itu dulu, dan juga kalau anda nak ambil pun instrumen-instrumen yang lain, okey, sebagai contoh menjanjikan 30% setahun, itu agak melampau. Okey. Jadi biasa kita buat benchmark, katalah double WASMB, okay, sebagai contoh kalau kita nak buat perancangan kewangan. So 4, 8 ke 10 tu masih lagi boleh diterima. Okay. Tapi ingat dengan risiko. Dengan risiko. Jadi yang ini tidak ada risiko. Okay. Jadi timbal-timbalkan balik. Okay. Dan apa-apa yang penting kita ialah kita wasatiyah kat situ. Okay. Jadi diversify. Kita panggil asset allocation dan juga diversification. Okay. Ada semua-semua ni. Okay. Yang mana kita perlu utamakan, yang mana kita boleh tambahkan sebagai orang cakap satu portfolio yang lengkap. Kalau kita ada mindset sebegini dan cara sebegini, insya-Allah kita tidak akan termakan dengan promosi-promosi yang mengarut di luar sana ataupun janji-janji, yang super hype di luar sana. Yang dia akan tekan butang kita tu, tekan butang tamak kita tu. Tuan nak berapa? 40%. Dia tekan. Okey, memang dia janji. Buntang mata dia. Dia pandai bermain dengan kita punya emosi kan. Jadi dia akan bagi apa yang kita nak tu tanpa menceritakan apa yang di belakang. Sama ada menipu ataupun risiko yang tinggi. Itu je dua. Kalau orang janji tinggi ni kan, maknanya sama ada berisiko tinggi, sangat berisiko tinggi, habis hilang semua duit ataupun dia menipu. Dua tu je. Okay? Jadi
ia akan menyelamatkan kita. Look at the bigger picture, tengok apa yang kita nak, rationalkan diri kita, buat kita punya financial plan, dan last but not least, tanya kepada orang yang betul. Pasal ASB dan sebagainya, tanya SNB. Nak buat SB financing, tanya SNB. Dah ada pun bagi link-link kat situ. Jangan pergi tanya pula apa nama ni orang kat luar sana, tak ke mana-mana, tak authorize. You tanya salah ke tidak, you tanyalah polis, bagi contoh kan. Nak tanya SOP, tanya MKN. So siapakah orangnya? Nak tanya kewangan, tanyalah penasihat kewangan yang betul, yang mana dah ada dalam undang-undang, dah gazetkan siapakah yang boleh memberi nasihat kewangan sebagai contoh. Inilah orang-orang yang boleh memberikan nasihat kewangan. Ini tidak kita tanya sepupu kita, BFF kita, dia memanglah takkan nak lukakan hati kita, betul ke tidak? Ataupun tanya salesman, mestilah dia akan kata produk dia yang terbagus dan juga tahun depan boleh millionaire. Itu je daripada saya. Terima kasih Encik Alwi. Saya pun suka analogi yang Encik Alwi bagi. Saya mohon saya nak pinjam analogi itu untuk pembentangan saya. Sebab macam menarik analogi dia, mudah, ringkas dan sesuai praktikal. Akhir kata kami bagi pihak SNB, mohon maaf atas segala kekurangan yang berlaku sepanjang webinar hari ini. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak itu daripada kelemahan kami sebagai manusia biasa. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu di rancangan webinar seterusnya yang akan kami maklumkan. Yang penting saudara-saudara semua stay safe, stay safe, jaga SOP, ingat kita masih belum menang, dan semoga kita terus berjaya dalam menangani pandemik ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.